Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita teruskan lagi PDPR kita pada minggu ini dalam mata pelajaran sejarah dengan tajuk Tun Perak, Bendahara Tun Perak. Tetapi pada hari ini kita sambung pada pembelajaran lepas. Kita masuk ke tajuk kecil iaitu Kebijaksanaan Tun Perak. Okey, pada hari ini kita akan mempelajari tentang menghuraikan kebijaksanaan Tun Perak dalam membina kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Pada akhir pada akhir PDPR nanti, kamu semua dapat mengetahui kebijaksanaan Tun Perak dalam membina Kesultanan Melayu Melaka. Baiklah, kita perincikan ataupun kita huraikan satu persatu tentang kebijaksanaan Tun Perak yang terdapat dalam buku teks sejarah tahun 4 muka surat 146. Jadi kamu boleh buka buku teks sambil saya terangkan. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 146. Okey, kita dalam membicarakan tentang kebijaksanaan Tun Perak ini, kita perlu ketahui bahawa kebijaksanaan Tun Perak yang mengemudi ataupun yang mengetuai pembesar-pembesar di Melaka telah menyumbang kepada kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Malah kebijaksanaan Tun Perak juga dapat kita lihat dalam bidang pentadbiran, pertahanan, diplomatik, agama Islam dan mempertahankan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi sekiranya soalan berkaitan dengan kebijaksanaan Tun Perak, maka inilah kebijaksanaannya, terdiri daripada 5 perkara, iaitu dalam bidang pentadbiran, pertahanan, diplomatik, agama Islam dan mempertahankan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kita pergi satu persatu. Jadi saya nak awak dengar dengan teliti supaya awak dapat menghuraikan kebijaksanaan Tun Perak. Okey, kita tengok kebijaksanaan dalam pentadbiran. Tun Perak berjaya mewujudkan kerjasama erat antara Sultan dan pembesar dalam pentadbiran. Okey, ini adalah kebijaksanaannya. Tun Perak berjaya mewujudkan kerjasama. Kerjasama dengan siapa? Kerjasama yang erat antara Sultan dan pembesar. Apabila kerjasama ini dapat diwujudkan, maka Empayar Melaka dapat diperluaskan. Dan kita perlu ketahui Empayar Melaka ini meliputi Tanah Melayu, Pantai Timur Sumatera dan Kepulauan Riau Lingga. Kita boleh tengok dalam peta pada muka surat 146 itu menggambarkan betapa luasnya Empayar Kesultanan Melayu Melaka. Okay, kalau awak perhatikan kepada peta tersebut, yang berwarna pink ataupun merah jambu itu merupakan empayar. Empayar ini ialah tanah jajahan ataupun kekuasaan Kesultanan Melayu Melaka. Terdiri daripada tanah Melayu, bermula daripada selatan Thailand iaitu Patani, Kelantan, Kedah sampailah ke
Muar dan Temasek. Kemudian kita boleh lihat di Sumatera terdapat Rokan, Siak, Kampar, Indragiri, Jambi. Manakala di Kepulauan Riau, Lingga, ada Bintan, ada Lingga. Ini adalah empayar Kesultanan Melayu Melaka. Okay, kita tengok pula kebijaksanaan Tun Perak dalam bidang pertahanan. Okay, dalam bidang pertahanan kita ketahui pada minggu lepas saya dah terangkan bahawasanya Melaka cuba diserang oleh Siam. Apakah tindakan Tun Perak? Tun Perak telah mengarahkan supaya jamung dipasang. Jamung ni ialah obo-obo ataupun bukan obo-obo yang kat laut tu, ataupun kita panggil juga sebagai andang ataupun kita panggil juga sebagai suluh. Satu kayu yang dibakar di hujungnya yang menyalakan lampu, menyalakan api yang dibawa oleh orang dahulu-dulu. Dia tak pakai lampu suluh, dia bawa jamung. Okey. Jamung ini diikat, dipasang pada setiap pokok bakau di sepanjang pantai. Sepanjang pantai Melaka tu dipasang dengan jamung, diikat pada pokok bakau. Jadi apabila kerajaan ataupun tentera Siam ni datang dari laut, waktu malam dia tengok cahaya api jamung ni sepanjang pantai, menyebabkan tentera Siam ini beranggapan bahawa begitu ramainya tentera Melaka, menyebabkan Siam takut untuk berdepan dengan Melaka. Jadi tentera Siam membatalkan hasrat untuk menyerang Melaka. Kenapa dia batal? Sebab dia menyangka tentera Melaka telah bersiap siaga ataupun bersiap sedia di sepanjang pantai tersebut. Kalau dia serang juga, dikhawatiri dia akan kalah. Itu adalah kebijaksanaan Tun Perak dalam bidang pertahanan. Seterusnya kita tengok dalam hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik ni membawa maksud hubungan dengan kuasa-kuasa luar, kuasa-kuasa besar selain daripada empayar Melaka tadi. Okey. Tun Perak berjaya mengekalkan keamanan dan menjamin keselamatan daripada ancaman luar. Kenapa? Sebab dia menjalinkan kerjasama. Contohnya, dia telah menulis surat kepada Raja Siam untuk menjalinkan hubungan persahabatan. Raja Siam menyambut baik hasrat tersebut. Apabila dia sudah berbaik-baik dengan kerajaan Siam, maka Siam tidak akan menyerang Melaka. Itu adalah kebijaksanaannya. Kalau dia tidak berkawan ataupun berbaik-baik dengan negara-negara luar seperti Siam, ada kemungkinan Siam akan menyerang Melaka. Bila dia dah berkawan, jadi masalah serangan dapat diatasi. Ini kebijaksanaan Tun Perak dalam bidang diplomatik. Seterusnya, kebijaksanaan dalam agama Islam. Tun Perak ni terkenal dengan seorang pembesar yang berpegang teguh kepada ajaran Islam. Orang yang kuat agama. Malah, Tun Perak juga menggalakkan kedatangan ulama. Kedatangan para ulama ke Melaka. Dan ulama ini menasihati Sultan. Bukan setakat ulama sahaja menasihati Sultan. Malah, Tun Perak sendiri juga menasihati Sultan supaya memerintah mengikut ajaran Islam. Okey, ini kebijaksanaan dalam bidang agama. Dan yang terakhir sekali, mempertahankan Kesultanan Melayu Melaka. Okay, kita boleh tengok kebijaksanaan dia, macam mana dia nak mempertahankan kerajaan Melayu Melaka ni. Kita boleh tengok dalam satu peristiwa.
apabila peristiwa anaknya sendiri yang bernama Tun Besar sedang bermain sepak raga. Ketika dia bermain sepak raga tadi, bola sepak raga tadi yang ditendang oleh Tun Besar, anak Tun Perak tadi, telah terkena kepada Destar Raja Muhammad. Destar ni kita panggil dia sebagai tengkolok ataupun tanjak yang dipakai oleh Raja Muhammad. Raja Muhammad ni anak sultan. Apabila kena kepala Raja Muhammad, tanpa bercakap ataupun tanpa berfikir panjang, Raja Muhammad telah membunuh anak Tun Perak, Tun Besar tadi. Okey, apabila dia telah bunuh, maka orang-orang Tun Perak ataupun pengikut-pengikut Tun Perak marah dan ingin menuntut bela atas kematian Tun Besar. Malah Tun Perak tidak membenarkannya. Sebaliknya melarang pengikutnya menuntut bela dan meminta kepada semua pengikutnya taat setia kepada sultan. Ini kebijaksanaan dia. Kalaulah dia menuntut bela atas kematian anaknya, maka Kesultanan Melayu Melaka akan huru-hara dan tidak dapat dipertahankan. Inilah kebijaksanaan yang telah dipamerkan oleh Tun Perak, khususnya dalam bidang pentadbiran, mempertahankan kerajaan dan membuat keputusan. Akibat daripada kebijaksanaan inilah menyebabkan Sultan menaruh kepercayaan kepada Tun Perak. Okey, tajuk kita berkaitan dengan Tun Perak selesai di sini. Jadi, ada sedikit tugasan untuk kamu selesaikan. Okey. Tugasan yang perlu kamu selesaikan yang pertama sekali ialah kamu perlu salin semula nota dalam buku teks muka surat 151. Okey? Ada 3 perkara yang perlu awak salin. Yang pertama, riwayat hidup Tun Perak. Yang kedua, peranan Tun Perak. Dan yang ketiga, kebijaksanaan Tun Perak. Pendek-pendek sahaja. Okey, selepas awak salin yang ini dalam buku tulis, awak balik semula ke muka surat 149. Awak tulis permainan siapa pantas tadi bermula dengan nombor 1. Sampailah nombor 9. Boleh tengok buku muka surat 149. Dan tugasan yang terakhir sekali ialah muka surat 152. Rujuk semula buku teks, tulis biodata Tun Perak, kemudian peranan Tun Perak, nilai-nilai murni serta riwayat hidup Tun Perak. Tugasan ini tak perlu awak hantar pada hari ini. Saya bagi masa seminggu untuk kamu siapkan. Okey, setakat itu saja untuk hari ini. Semoga awak dapat menyiapkan tugasan dengan baik. Sekian, selamat belajar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.